Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian ya. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita untuk siri video yang terakhir ini dalam bab 6 fungsi trigonometri iaitu 6.6. Okey, berkenaan dengan aplikasi fungsi trigonometri. Okey, seperti biasa anda akan bersama dengan rakan anda iaitu saudara Amir. Mana Amir? Amir? Ya cikgu. Okey. Amir ready meh? Cikgu ready ke? Okey, meh, kita mulakan pembelajaran kita meh berkenaan dengan aplikasi fungsi trigonometri ni. Okey, meh, dalam aplikasi ini cikgu nak fokuskan kepada persamaan trigonometri Okey cikgu. Okey. Jadi kita mulakan dengan satu aktiviti penerokaan dan Amir ikut sama-sama dengan cikgu di sini Okey, meh, di sini kan diberikan sin theta sama dengan 0.5. Okey, meh, sekarang ni matlamat kita adalah nak cari nilai theta ni. Okey, sekarang ni cuba Amir tekan sinus 30 darjah. Amir dapat apa? 0.5 cikgu. Okey, bagus Okey, seterusnya cuba Amir tekan sinus 150 darjah. Dapat apa? Sama cikgu, 0.5. Okey, bagus Okey, seterusnya Amir tekan sinus 390. Amir dapat apa? Sama juga lah cikgu. Okey, betul-betul. Okey, seterusnya sinus 510. Cikgu sama je cikgu nilai dia. Itulah yang kita nampak Okey, sebenarnya sudut-sudut theta ni bukan sekadar 3 nilai sudut ni. Sebenarnya dia boleh macam-macam lagi sampai ke tak terhinggaan. Faham tak? Dan semua ini akan memberikan nilai 0.5. Okey. Jadi maknanya dekat sini kita boleh katakan bahawa jika sin theta sama dengan 0.5, maka theta akan bersamaan dengan 30 darjah, 150 darjah, 390 darjah, 510 darjah, dan bukan setakat ini saja, ada lagi dan ada lagi. Tidak terkira banyak dia. Macam tu Okey cikgu, okey. Tapi cikgu, Amir nak tanya, macam mana cikgu Cikgu boleh dapat 30, 150, 390 semua ni? Bagus soalan tu. Yang itu yang kita nak belajar ni Okey cikgu, okey. Okey sekarang ni kita nak tengok bagaimana sudut-sudut putaran ini ditentukan. Macam ni cara dia, Amir tengok. Baik, diberikan di sini jika sin theta sama dengan 0.5. Okey, Amir ambil kalkulator, Amir tekan shift, tekan sin, tekan 0.5, tekan sama dengan. Amir dapat apa? Dapat 30 darjah cikgu. Yes, okey. 30 darjah yang Amir dapat tu, itu sebenarnya bukan sudut theta tau. Itu adalah sudut alfa. Amir ingat lagi sudut alfa? Sudut alfa ni sudut rujukan tu kan cikgu kan? Yang sudut tirus tu. Betul-betul. Okey, jadi sudut alfa adalah sudut rujukan, sudut theta adalah sudut apa Sudut putaran cikgu. Okey, ingat lagi Okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tentukan sudut putaran ini? Okey. Untuk makluman Amir kalkulator hanya beri sudut rujukan saja. Kalkulator tidak akan beri nilai sudut putaran. Faham Okey cikgu, okey. Baik. Tetapi dengan mengetahui sudut rujukan ini, maka kita boleh tentukan sudut putaran. Macam mana cara dia? Inilah yang cikgu nak tunjuk ni. Kita diberikan di sini sinus theta sama dengan 0.5. 0.5 ni bernilai positif. Kita tahu bahawa sinus bernilai positif di sukuan yang pertama. Kan? Oleh yang demikian, sudut putaran itu akan berada di sukuan yang pertama. Di sini sudut putarannya. Pada masa ini, sudut rujukannya ialah 30 darjah. Maka di sini sudut theta-nya adalah 30 darjah. Seterusnya sinus theta positif, kita tahu dia juga berada di sukuan yang kedua. Jadi maknanya sudut putaran akan ada di sukuan kedua lah. Pada ketika ini sudut alfanya ialah 30 darjah di sini. Maka sudut putaran dia yang ni lah. Maka di sini sudut putaran ialah 150 darjah. Iaitu 180 tolak dengan 30. Boleh Boleh cikgu, boleh. Okey cikgu nak tanya
boleh tak kita pertimbangkan sukuan ketiga dan sukuan keempat? Tak boleh lah cikgu. Kenapa? Sebab sukuan ketiga dan keempat sin negatif cikgu. Yes, okey. Bagus. Kita tak boleh pertimbangkan sukuan ketiga dan keempat. Macam yang kata tadi lah, iaitu sinus bernilai negatif kan. Tapi sedangkan yang diberikan ni positif. Okey, seterusnya kita cuba buat satu lagi putaran. Okey, bila kita putarkan sekali lagi, paksi putaran sekarang berada di sukuan yang pertama. Setelah kita putarkan satu putaran, okey. Tapi cikgu suka kata dia berada di sukuan yang kelima, Cikgu suka kata macam tu sebab apa? Bila sebut sukuan yang kelima, maksudnya kita faham yang dia telah diputarkan sekali. Betul tak, Betul juga cikgu. Pada ketika ini, sudut rujukannya yang ini. Pada ketika ini, okey, dia telah membina satu putaran dan kemudian ditambah sedikit dengan 30 darjah sudut putaran tu. Maka sudut putarannya ialah 390 darjah. Iaitu satu putaran 360 ditambahkan dengan 30 darjah tu. Maka dapatlah 390. Boleh faham, Boleh juga, boleh. Okey, satu keadaan lagi, sekarang ni paksi putaran berada di sukuan yang keenam. Okey, maksudnya di sinilah sudut rujukannya iaitu 30 darjah dan pada ketika ini dia telah membuat satu putaran dan kemudian putaran itu ditambah lagi pada sudut ini. Maka dengan itu, sudut putarannya ialah satu kali putaran 360 darjah kemudian diikuti dengan 150 darjah. Okey, maka ditambah dua tu dapatlah 510 darjah. Macam mana boleh, Boleh juga, boleh. Okey. Kemudian, boleh tak kita pertimbangkan di sukuan yang ke-7 dan ke-8, Tak boleh cikgu sebab dia akan negatif. Yes, okey. Okey, itu 7, 8. Kalau 9, sukuan 9 boleh tak? Boleh cikgu. 10? 10 boleh cikgu. Dan macam itulah, berterusan dan sampailah seterusnya sehingga tak terhingga. Jadi kita putarlah berapa banyak kali putar pun. Macam tu, Okey cikgu. Okey. Jadi daripada sini kita dapat buat satu kesimpulan, iaitu jika sinus theta sama dengan 0.5, maka theta ialah 30 darjah, 150 darjah, 390 darjah, 510 darjah dan lagi tanpa had. Okey, boleh, Okey cikgu. Oh cikgu, jadi maksudnya theta tu banyak cikgu memang sudut putaran kan banyaklah maksudnya. Okey cikgu. Tapi cikgu, kita nak tunjukkan berapa banyak cikgu Okey, dalam soalan selalunya diberikan domain. Maksudnya dia kata macam ni. Jika sin theta sama dengan 0.5, cari nilai theta dalam domain 0 hingga 360 darjah. Selalu dia bagi domain macam tu. Kalau dia bagi domain macam tu, kita nyatakanlah jawapan kita berdasarkan kepada domain yang diberikan tu. Okey. Jadi maksudnya Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat beberapa contoh soalan. Okey, soalan yang pertama, dia kata selesaikan persamaan berikut bagi domain theta 0 hingga 360 darjah. Yang ni dikenali sebagai domain. Okey, domain ini sebenarnya memberitahu kita bahawa putaran ini hanya melibatkan satu putaran sahaja. Iaitu paksi putaran tu kan. Dia berputar hanya satu putaran saja. Dia nak bagi tahu yang itulah. Okey. Baik. Diberikan di sini sin theta sama dengan negatif 0.6018. Jadi macam mana cara nak selesaikannya? Ambil kalkulator, tekan shift, tekan sin, tekan 0.6018 tanpa masukkan tanda negatif. Negatif ni tak payah masukkan. Dah Okey, ambil tekan sama dengan. Dapat apa dapat 37 cikgu. Okey, bagus. Jadi 37 darjah yang kita dapat tu, itu bukan nilai theta itu nilai alfa, sudut rujukan. Okey, cikgu nak peringatkan sekali lagi, kalkulator tidak akan bagi sudut theta. Dia hanya bagi sudut alfa. Tetapi kita boleh tentukan sudut theta itu jika kita tahu sudut alfanya. Boleh
Okey cikgu, okey. Okey, Meh, seterusnya Meh, di sini diberikan sinus theta suatu nilai negatif. Kita tahu bahawa sin negatif dia berada di sukuan yang ketiga. Okey, pada ketika ini Meh, sudut alfa dia yang ini. Maka sudut theta yang mana? Sudut theta yang inilah. Okey, maka sudut tetanya ialah 180 darjah tambah dengan 30 darjah. Sudut ni. Nampak tak? Maka inilah sudut tetanya, iaitu 217 darjah. Okey, satu lagi Meh, kita tahu bahawa sin theta negatif. Sin negatif juga berada di sukuan yang keempat. Okey, pada ketika ini sudut alfanya ada di sini. Okey, yang mana sudut theta? Sudut theta yang ni. Jadi macam mana kita nak tahu sudut theta ni? Okey, sudut satu bulatan 360 darjah tolak dengan sudut alfa 37 darjah tu. Maka inilah sudut tetanya. Macam mana Meh? Okey. Okey cikgu, okey cikgu. Senang faham Boleh dah cikgu. Okey, bagus-bagus. Okey, Meh, kita lihat contoh soalan yang kedua di sini. Okey, selesaikan persamaan berikut bagi theta antara 0 hingga 360 darjah. Okey, persamaannya ialah cos 2 theta sama dengan 0.3420. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Okey, jika cos 2 theta sama dengan 0.3420, kita ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator, Meh. Okey, ambil tekan shift, tekan cos, tekan 0.3420, kemudian tekan sama dengan. Ambil dapat apa? Dapat 70 cikgu. Okey, bagus Baik, 70 ini seperti yang kita tahu tadi, dia adalah sudut rujukan ya. Okey Meh, kalau kita perhatikan di sini Meh, diberikan di sini cos 2 theta ya. Okey, berdasarkan kepada pengetahuan kita berkenaan dengan graf cos 2 theta ni, kita tahu bahawa akan wujudnya dua kitaran cos. Betul kan? Okey Meh, jadi bermakna di sini kita tidak hanya mempertimbangkan theta itu terletak dari 0 hingga 360 darjah saja tetapi kita kena pertimbangkan theta itu antara 0 hingga 720 darjah. Kerana apa? Kerana paksi putaran dia nanti kita kena pertimbangkan dua kali putaran. Boleh faham Okey cikgu, okey. Baik, kita teruskan di sini. Baik, diberikan di sini bahawa cos 2 theta sama dengan suatu nilai positif kan? Kalau cos positif, kita tahu dia akan berada di sukuan yang pertama. Okey, di sukuan yang pertama, okey, maka di sinilah nilai sudut tetanya 70 darjah, maka di sinilah sudut putarannya. Selalunya kita katakan dia sebagai sudut theta kan? Tetapi Meh, dalam konteks ini adalah sudut 2 theta. Macam mana boleh faham Okey cikgu, okey. Baik. Maka daripada sini sudut 2 theta ini ialah 70 darjah sebab dia sama dengan sudut alfa tu kan. Okey, oleh itu sudut theta ialah 70 darjah bahagi 2. Dapatlah 35 darjah. Boleh Meh? Okey cikgu, okey. Okey Meh, seterusnya Meh, kita tahu bahawa cos positif juga berada di sukuan yang keempat. Pada ketika ini sudut alfanya ada di sini. Okey, maka sudut putarannya yang inilah, tetapi ini bukan sudut theta tetapi sudut 2 theta. Oleh itu 2 theta bersamaan dengan 360 darjah tolak dengan 70 darjah. Okey, dan kita ringkaskan bahagi dengan 2, dapatlah 145 darjah. Boleh Meh? Okey cikgu, okey. Baik, seterusnya kita kena pertimbangkan paksi putaran itu berada di sukuan yang kelima. Kenapa? Sebab cos positif di sukuan yang kelima. Jadi pada ketika ini sudut alfanya yang ini, okey, dan sudut putaran dia satu kali putaran dan ditambah pula dengan sudut alfa tu. Okey, tapi ingat ini bukan sudut theta tapi sudut 2 theta. Oleh itu 2 theta akan sama dengan 360 darjah satu pusingan dan ditambahkan dengan sudut 70 darjah tu. Maka kita ringkaskan dapatlah theta 215 darjah. Macam mana Meh? Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, bagus
Okey, seterusnya satu lagi ya. Paksi putaran akan berada di sukuan yang keberapa tu? Sukuan yang ke-8. Okey, pada ketika ini, inilah sudut alfanya dan sudut putarannya yang ini, satu kali putaran. Okey, dan di sini. Kan? Okey, jadi 2 theta ni akan sama dengan apa? 720. Datang daripada mana 720 tu? 2 kali putaran lengkap, kemudian tolakkan dengan alfa 70 tu. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 2, maka dapatlah nilai theta 325 darjah. Nampak tak? Okey, nampaknya di sini Meh, kita pertimbangkan 2 kali putaran kan? Kenapa Meh kita pertimbangkan 2 kali putaran? Sebab ni cikgu, 2 theta ni cikgu, yang cikgu cakap tadi. Okey, itulah cikgu nak peringatkan yang itulah. Okey, jadi maknanya inilah jawapan kita. Nilai tetanya ialah 35 darjah, 145 darjah, 215 darjah dan 325 darjah. Macam mana Meh, boleh tak? Okey cikgu, boleh. Okey, bagus-bagus. Teruskan. Okey, mari kita teruskan dengan melihat contoh soalan yang ketiga ya. Okey, selesaikan persamaan berikut dalam domain X antara 0 hingga 360 darjah. Okey. Persamaan diberikan sebagai 3 cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x sama dengan 0. Okey, Mei, agak-agak macam mana Mei nak selesaikan dia? Tak ada idea lah cikgu. Okey, macam ni Mei. Cikgu bagi idea, kemudian cuba ambil bagi cadangan. Okey, ideanya macam ni. Ataupun strategi dia macam ni. Di sini kan ada 2 nisbah kan, iaitu sin dan cos. Bila cikgu sebut nisbah tu Meh, dia merujuk kepada 6 nisbah tu. Sin, cos, tangent, secant, cosecant, cotangent tu. Okey. Jadi di sini ada 2 nisbah, iaitu sin dan cos. Okey, cuba Meh fikirkan macam mana Meh untuk kita jadikan satu nisbah. Itu dia punya strategi dia. Macam tu cikgu Ada idea tak? Tak ada idea lah cikgu. Okey. Tak apa. Sebab Amir belum mahir lagi Okey, Amir tengok apa yang cikgu buat di sini. Kenapa Amir cikgu buat macam ni? Cikgu, Amir dapat idea dah cikgu. Bila cikgu tunjuk macam ni. Sebenarnya apa yang cikgu nak buat sekarang, cikgu nak jadikan dia tangent kan cikgu kan? Betul. Macam mana Amir tahu? Yalah cikgu, sin per cos ni kan tangent. Yes, okey. Pandai pun Maka daripada sini Amir, tangent kuasa 2x sama dengan 3. Nampak tak? Tadi asalnya daripada 2 nisbah trigonometri kan? Sekarang cikgu sudah jadikan dia satu nisbah saja, iaitu tangent. Macam mana? Okey cikgu, okey. Okey. Jadi seterusnya di sini kita boleh tulis tangent x sama dengan tambah tolak punca kuasa 2 3 ya. Ini sebenarnya ada 2 kat sini Satu tangent sama dengan punca kuasa 2 3 dan satu lagi lah tangent x sama dengan negatif punca kuasa 2 3. Macam itulah. Boleh setakat tu? Boleh juga, boleh. Okey Meh, langkah seterusnya cikgu rasa yang ni Amir dah boleh jawab dah ni Okey, jika tangent x sama dengan punca kuasa 2 3. Apa langkah seterusnya Meh? Kita cari alfa lah cikgu, sudut rujukan dia. Betul Okey, jadi Amir ambil kalkulator, tekan shift, tekan tangent, tekan punca kuasa 2 3, tekan sama dengan macam biasalah. Amir dapat apa Meh? Dapat 60 lah cikgu. Okey. Baik. Cikgu nak tunjuk satu perkara lagi Amir dapat sudut alfa ni 60 guna kalkulator tadi kan? Sebenarnya Amir, kalau tak nak guna kalkulator pun boleh. Dalam konteks inilah kita boleh gunakan segitiga khas. Amir ingat lagi kan segitiga ni? Ingat cikgu, ingat. Okey, Amir tengok dari sini. Kalau tangent 60 kan sama dengan punca kuasa 2 3 ni per 1 kan? Betul. Jadi di situ alfa dia 60 lah Betul juga cikgu Okey Meh, jadi seterusnya macam mana Meh nak tentukan nilai x? Okey cikgu, diberikan di sini tangent x bernilai positif. Kalau dia bernilai positif cikgu, maknanya x itu berada di sukuan yang pertama dan di sukuan yang ketiga cikgu. Kalau di sukuan pertama, maknanya cikgu nilai x ialah 60 darjah. Okey Meh, bagus. Kemudian cikgu, di sukuan yang ketiga nilai x ialah 180 darjah tambah dengan 60 cikgu.
Jadi 240 lah cikgu jawapan dia. Okey, bagus yang tu Amir tahu dah Yang ni Amir faham dah cikgu. Okey, bagus. Okey. Cuba teruskan ini Amir. Amir terangkan. Yang ni sama je cikgu. Diberikan di sini tangent X sama dengan negatif punca kuasa 2 bagi 3. Kita cari alfa cikgu. Alfa dia sama lah cikgu, 60 darjah juga. Jadi di sini tangent X negatif berada di sukuan yang kedua cikgu dan juga kesukuan yang keempat. Kalau sukuan yang kedua cikgu, nilai X ialah 180 darjah tolak 60 dapat 120. Kalau dia berada di sukuan yang keempat cikgu, 360 darjah tolak dengan 60. Jadi jawapannya 300 darjah cikgu. Okey, bagus Okey maka daripada situ kesimpulannya ialah nilai X ialah 60 darjah, 120 darjah, 240 darjah dan 300 darjah. Itulah jawapan dia. Boleh Okey cikgu, okey. Jadi apa kesukaran di sini Kesukarannya di peringkat awal penyelesaian ni lah cikgu. Amir tak berapa tahu lah ni. Okey, betul-betul. Tapi di bahagian akhir ni Amir dah tahu kan? Yang ni tak apa cikgu, Amir dah faham dah. Okey, tak apa. Nanti Amir dah buat latihan, nanti dah biasa dah, tak ada masalah lah Okey cikgu, harap-harap macam tu lah. Okey, kita teruskan Okey kita tengok contoh soalan yang keempat Okey, selesaikan persamaan berikut bagi domain X kosong hingga 360 darjah. Dan persamaannya ialah 7 cosecant X tolak 8 sama dengan 2 cotangent kuasa 2X. Macam mana cara nak selesaikan Cikgu, apa yang cikgu bagi tahu tadi, strateginya ialah kita nak jadikan dua nisbah ni cikgu, kita akan cuba jadikan satu kan cikgu kan. Betul. Baguslah Amir dah boleh kata macam tu. Okey, cuba teruskan Amir faham yang tu lah cikgu. Tapi nak teruskan tu Amir tak tahu tu. Okey, tak apa. Baik, betul lah apa yang Amir kata tu Tengok, cikgu mulakan dengan langkah seperti ni. Cuba Amir huraikan kenapa cikgu tulis macam ni. Cikgu, Amir ingat cikgu, ini kan identiti asas cikgu. Betul. Inilah identiti asas iaitu 1 tambah cotangent kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Jadi maknanya kat sini cikgu pindahkan 1 ni ke kanan dah. Cikgu tulislah sini cotangent kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta tolak 1. Nampak tak? Itulah cikgu ganti kat sini. Okey cikgu, okey. Jadi maknanya cikgu, kalau tak hafal identiti asas ni, masalah juga cikgu Yang itulah yang cikgu cakap. Kalau kita boleh hafal, itu satu advantage lah, kelebihan untuk kita lah. Kalau tak hafal tak apa Amir letakkan senarai rumus tu berada di sisi Amir lah. Amir boleh compare, bandingkan, tengok tengok yang mana satu diperlukan. Boleh tengok lah dalam senarai rumus tu. Buat macam tu lah Betul juga, betul. Okey, kita teruskan Baik, daripada sini kan kita nampak persamaan ni kan nampak macam serabut macam tu kan Jadi otak kita pun jadi serabut dah kan. Apa kata kalau kita permudahkan dia? Cikgu suka kalau kita buat macam ni cosecant X ni kita gantikan dengan satu huruf lain. Kat sini cikgu gantikan dengan M. Apa-apa sajalah, tak semestinya M asalkan jangan dengan X saja lain daripada tu tak apa. Maka daripada sini gantikanlah cosecant X ni, gantikan dengan M. Ni cosecant kuasa 2X ni jadi M kuasa 2 lah kan. Okey cikgu, okey. Baik, daripada sini kan nampak lebih mudah dah, betul tak? Kita ringkaskan ni. Akhirnya kita dapat rupa-rupanya ni adalah suatu persamaan kuadratik. Betul tak Betul cikgu, betul. Seterusnya kita selesaikanlah persamaan kuadratik ni. Di sini kita boleh faktorkan dan akhirnya kita dapatlah dua nilai M, iaitu 3/2 dan juga 2. Macam mana boleh? Boleh cikgu, boleh. Tapi kita nak cari nilai X cikgu. Betul lah. Memang kita nak cari X Okey, jadi ini bukan penyelesaian dia. Bukan kita nak cari M, kita nak cari X. Yang macam Mai kata tu, betul. Okey, tapi macam mana nak cari X tu? Kita gantikan balik lah M tu dengan cosecant X. Nampak? Jadi di sini kita dapat cosecant X sama dengan 3/2 dan satu lagi kita dapati cosecant X sama dengan 2. Okey cikgu. Okey cikgu, jadi lepas tu cikgu?
Lepas tu kita selesaikan macam biasa. Macam Amir tahu tu. Ada cosecant apa pula cikgu? Oh, tak apa meh. Cosecant tu kan salingan kepada sin. Betul tak? Kalau cosecant X sama dengan 3/2, maka cosecant itu adalah salingan sin X. Jadi maknanya sin X akan sama dengan 2/3 lah. Macam mana meh? Nampak lain macam macam tu. Nanti cikgu saya ambil tengah fikir tak? Lambat meh. Okey cikgu. Baru nak okey Okey cikgu, ambil faham. Okey. Okey, kalau Amir faham, okey. Bagaimana pula kalau cosecant X sama dengan 2? Cosecant X sama dengan 2 cikgu. Cosecant itu ialah salingan kepada sin. Jadi maksudnya 1/sin sama dengan 2. Oleh itu cikgu, sin X sama dengan 1/2 lah. Wow, bagus. Faham pun. Boleh Okey, faham. Okey, Meh. Di peringkat selepas ini, Amir dah tak ada masalah. Okey, kalau cikgu kata, jika sin X sama dengan 2/3. Okey, Amir teruskan. Boleh tak? Tak apa cikgu. Yang ni Amir boleh cikgu. Mula-mula cikgu, kita cari nilai alpha. Kita tekan kalkulator, tekan shift, tekan sin, tekan 2/3, kemudian sama dengan cikgu, dapatlah alpha dia 41.81 darjah. Kemudian cikgu, sin X sama dengan 2/3 itu positif, maka dia berada di sukuan yang pertama dan juga sukuan yang kedua cikgu. Jadi kalau di sukuan pertama kita dapat 41.81 dan di sukuan kedua cikgu kita dapat 138.19 darjah. Betul cikgu Okey, betul. Bagus. Okey. Teruskan Meh. Okey, satu lagi cikgu, jika sin X sama dengan 1/2, menggunakan cara yang sama cikgu tadi, kita tekan kalkulator untuk dapatkan alfanya 30 darjah, dan sin ini juga positif cikgu, berada di sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua, dan akhirnya cikgu kita dapat 30 darjah dan 150 darjah. Betul cikgu Yelah Meh, dah ada dekat slide ni, kira betul lah tu. Senang Meh. Senang cikgu, tinggal tekan keyboard ni je. Okey, lepas tu Meh, kesimpulan dia? Kesimpulannya cikgu, nilai X ialah 30 darjah, 41.81 darjah, 138.19 darjah dan 150 darjah cikgu. Okey. Macam mana Meh? Boleh? Boleh cikgu, Amir faham dah. Tapi itulah cikgu, cabaran di peringkat awal ni. Yang ni masalahnya. Jangan risau Meh, buat latihan lagi. Okey cikgu, okey. Baik, kita tengok contoh lagi. Banyak contoh cikgu Soalan ni kena banyak contoh Meh, baru boleh faham Okey Meh, kita tengok contoh yang kelima ya. Okey, selesaikan persamaan berikut dalam domain 0 hingga 360 darjah. Persamaan trigonometrinya ialah sin 2x tambah cos x sama dengan 0. Macam mana Meh, agak-agak Meh penyelesaian dia? Cikgu, Amir rasa mesti nak kena guna rumus sudut berganda ni cikgu, yang sin 2x ni. Okey Meh, okey. Nampaknya Amir dah mula nampak dah Okey, di sini Meh, cikgu akan gunakan rumus sudut berganda iaitu sin 2a sama dengan 2 sin a cos a ni kan. Itu sebab kita boleh tulis di sini 2 sin x cos x. Maka daripada sini Meh, apa yang boleh kita lakukan ialah kita faktorkan cos x ni, nampak tak? Kita tulis macam ni. Boleh tak Meh, faham tak ni? Okey cikgu, okey. Baik. Maka daripada sini Meh, kita boleh tulis cos x sama dengan 0 dan satu lagi, atau 2 sin x tambah 1 ni sama dengan 0. Maka daripada sini kita dapati sin x sama dengan negatif 1/2. Okey Meh, seterusnya kita pertimbangkan satu persatu di sini. Yang pertama ialah jika x sama dengan 0. Ini sudut khas Meh. Meh kena tahu ni. Apa Meh nilai x dia? Ini x dia 90 darjah dan 270 darjah cikgu. Yes, okey. Bagus, Amir dah hafal Amir dah hafal lah yang ni. Okey, bagus kan terus dapat kalau kita hafal kan, betul tak? Okey. Seterusnya jika sin x sama dengan negatif 1/2. Teruskan Meh. Yang ni cikgu macam biasa cikgu, kita cari nilai alfa dia. Alfa dia 30 darjah cikgu. Okey, betul, bagus Kemudian cikgu, ni sin x ni bersamaan dengan negatif. Kalau negatif dia ada di sukuan yang ketiga dan juga sukuan yang keempat.
Kalau dia berada di sukuan yang ketiga cikgu, nilai X-nya ialah 180 darjah tambah dengan 30 darjah. Kalau di sukuan yang keempat ialah 360 darjah tolak 30 darjah. Maka inilah cikgu nilai X dia, 210 dan juga 330 darjah. Okey, bagus. Okey, Meh, akhir sekali, Meh, apa kesimpulannya, Meh? Maka nilai X ialah 90 darjah, 210 darjah, 270 darjah dan 330 darjah. Itulah cikgu jawapan dia. Okey, bagus. Boleh, Meh? Okey cikgu, boleh cikgu. Okey, contoh soalan 6 ya. Okey, selesaikan persamaan berikut dalam domain X kosong hingga 360 darjah. Persamaannya ialah 7 sin X tambah 3 cos 2X sama dengan kosong. Macam mana? Amir nak cuba? Okey cikgu, Amir cuba cikgu Okey cikgu, di sini Amir rasa kita akan gunakan rumus sudut berganda untuk cos tu cikgu. Jadi kat cikgu kat sini, nanti cos 2X ni cikgu, kita akan tulis sebagai 1 tolak 2 sin kuasa 2X. Sebab apa cikgu? Kita ambil daripada rumus sudut berganda ni, kita ambil yang bawah sekali ni cikgu. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okey, bagus. Tapi kenapa Amir terfikir tentang hal tu? Kenapa Amir tak ambil yang atas ni? Ada 2 pilihan lagi. Sebabnya cikgu, saya ikut yang macam mana cikgu kata tadi, kita nak tulis dalam nisbah yang sama cikgu. Jadi kalau Amir buat macam ni, maknanya Amir dah tulis lah semua sebutan ini dalam nisbah yang sama, iaitu sin X. Okey, bagus. Dah makin bijak dah Okey, Meh, teruskan dah. Okey cikgu, di sini supaya nampak mudah cikgu, Amir gantikan sin X ini dengan P. Kemudian cikgu, kita gantikan sin X itu dengan P, maka kita dapat tulis macam ni lah cikgu. Kemudian cikgu, kita ringkaskan. Akhirnya cikgu, kita tuliskan dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey, daripada sini cikgu, kita akan selesaikan persamaan kuadratik ini. Di sini kita boleh faktorkan. Akhirnya cikgu, kita dapat dua nilai P, iaitu negatif 1/3 dan juga 3/2. Okey, Meh, bagus. Teruskan. Seronok pula cikgu tengok Amir buat Okey cikgu, Amir teruskan di sini. Di sini kita gantikan semula P itu dengan sin X. Jadi di sini sin X sama dengan negatif 1/3. Dan juga satu lagi sin X sama dengan 3/2. Kemudian cikgu, kita pertimbangkan satu persatu. Jika sin X sama dengan negatif 1/3, kita dapatkan nilai alfanya, iaitu 19.47. Dan kita tahu di sini sin X negatif, dia berada di sukuan yang ketiga dan keempat. Maka nilai X ialah 180 darjah tambah 19.47 di sukuan yang ketiga. Maka jawapannya ialah 199.47. Dan satu lagi cikgu, di sukuan yang keempat, iaitu 360 darjah tolak 19.47 darjah, iaitu jawapannya ialah 340.53 darjah. Okey, Meh, bagus, Meh. Okey, lagi, Meh. Seterusnya cikgu, untuk yang kedua, jika sin X sama dengan negatif 3/2, kita tekan shift, tekan sin, tekan 3/2. Cikgu, kenapa dapat math error cikgu Tak tahu, Meh. Betul ke, Meh? Cuba tekan sekali lagi. Betul lah cikgu, math error ni. Memang betul lah, Meh. Memang betul lah math error. Sebab apa tahu? Sin X sama dengan negatif 3/2. Kalau jadi perpuluhan, negatif 1/5 kan? Okey cikgu. Kenapa cikgu? Kan kita dah tahu dah nilai minimum bagi sin apa dia? Negatif 1 kan? Sekarang dia dapat negatif 1/5. Mestilah tak munasabah. Mestilah tak betul. Betul tak? Betul juga cikgu Habis cikgu, yang dia keluar math error tu, kita nak kata apa cikgu? Kita nak jawab macam mana cikgu? Jawapan dia kita tulis macam ni lah, iaitu nilai X tidak tertakrif. Nampak tak? Jadi maksudnya di sini tidak wujud nilai X itu, yang mana sin X sama dengan negatif 3/2 tu tak wujud. Oleh itu nilai X tidak tertakrif. Maka tak ada jawapan lah untuk dia. Boleh faham? Cikgu, maknanya jawapannya dua ni je lah cikgu, yang atas ni. Betul? Jadi kesimpulannya, Meh, jawapannya dua ni sajalah. Okey cikgu, okey.
Cikgu, boleh ke cikgu kalau dua-dua tak tertakrif cikgu? Atas tak tertakrif, bawah pun tak tertakrif. Boleh ke cikgu jadi macam tu? Bagus juga soalan Amir tu Oh, cikgu tak pernah dah jumpa soalan macam tu lagi, Meh. Kamu ni advance pemikiran, Meh. Genius lah pula, Okey, Meh, boleh, Okey lah cikgu. Amir rasa Amir faham dah cikgu. Bagus. Okey, kita tengok satu contoh lagi. Lepas ni Amir cuba buat. Ni agak mencabar sikit, Meh, yang ni. Okey cikgu, Amir cuba cikgu. Oh, semangat ni cikgu. Okey, Meh, kita lihat contoh yang ketujuh, dan ini adalah contoh yang terakhir, Meh. Okey cikgu, okey. Baik. Selesaikan persamaan berikut bagi domain X 0 hingga 2 pi. Nampaknya, Meh, di sini dia menggunakan radian, sebab dia tak guna darjah dah. Okey, Meh, persamaannya ialah sin kurungan 2x tambah pi per 6 sama dengan negatif set 3 per 2. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, macam biasa, Meh, kita dapatkan nilai alfa dia, tekan kalkulator, dapat 60 darjah. Okey, di sini, Meh, kalau tak nak guna kalkulator pun boleh, disebabkan nilai di sini ialah set 3 per 2 tu, kita boleh gunakan segitiga khas ni. Nampak? Bila set 3 per 2 tu maksudnya sin 60 lah, kan? Betul cikgu, betul. Jadi maknanya kita boleh dapat alfa 60 darjah. Boleh, Meh? Boleh cikgu, boleh. Cikgu, tapi kat sini dia guna radian cikgu. Kita dapat darjah ni cikgu. Bagus soalan Amir tu. Amir nampak pun, Okey, 60 darjah ni, Meh, menjadi keperluan, untuk kita tukar ke dalam radian dulu. Okey, macam mana, Meh, nak tukar pada radian? Darab 180, silap cikgu. Darab pi per 180 cikgu, Betul cikgu, Yes, okey. Darab dengan pi per 180. Tapi jangan lupa ringkaskan lah, Jadi pi per 3 radian. Boleh, Meh? Boleh cikgu, boleh. Okey. Langkah seterusnya, Meh, macam yang kita buat sebelum-sebelum ni juga. Tapi Amir ingat di sini, keseluruhan dalam kurungan ni, iaitu 2x tambah pi per 6 ni, ini adalah sudut putaran. Okey. Baik, sekarang ni, sin sudut putaran ni bersama dengan nilai negatif. Kalau negatif, dia berada di mana? Di sukuan ketiga. Okey. Jadi, kalau di sukuan ketiga, maka sudut putaran ini akan bersamaan dengan pi tambah pi per 3. Faham tak, Meh? Macam tak faham cikgu. Apa tak faham boleh macam-macam lah. Cikgu tahu, Meh, tengok muka kamu, cikgu tahu kamu tak faham, Betul cikgu. Sejujurnya, Amir memang tak faham. Okey. Dia macam ni. Untuk Amir memahami perkara ni, Amir kena faham dulu apa yang cikgu tunjukkan di atas ni. Okey, tengok dulu di sini, sudut separuh bulatan ialah pi radian. 180 darjah, kan? Kemudian sudut satu bulatan 2 pi radian, iaitu 360 darjah. Kena tahu yang ni dulu. Yang ni okey ke? Yang ni okey cikgu. Sekarang Amir tengok, macam mana boleh dapat pi tambah pi per 3 ni. Okey, kita pertimbangkan sukuan yang ketiga. Kenapa kita pertimbangkan sukuan yang ketiga? Sebab sin negatif di sukuan yang ketiga. Okey, menggunakan perwakilan grafik ni, kita tahu ini adalah sudut putaran dia. Sudut putaran di sini ialah 2x tambah pi per 6. Macam yang cikgu kata ni tadi. Betul tak? Okey cikgu, okey. Okey. Di sini, sudut alfa dia ialah pi per 3. Di sinilah pi per 3 tu. Oleh itu, Meh, nak dapatkan sudut putaran ini, separuh ni kan pi radian. Kemudian kita tambahkan dah dengan sudut alfa ni, pi per 3. Dapatlah keseluruhan sudut putaran ni. Itulah yang kita tulis kat sini ni. Oh, okey cikgu, okey. Amir faham. Tengok macam ni baru faham, Itulah cikgu. Kena ada jugalah cikgu gambar rajah perwakilan grafik ni. Betul. Kalau benda tu perlu, Amir lukiskan je lah. Mudah untuk kita berfikir, kan. Tapi kalau dah tak perlu, tak payahlah. Betul cikgu, betul. Jadi Amir rasa Amir nak lukiskan ni cikgu. Terpulang. Okey, kita teruskan. Okey. Sekarang ni, kita tengok satu lagi. Sin negatif di mana? Di sukuan yang keempat. Kalau di sukuan keempat, maka sudut putarannya ialah 2 pi tolak pi per 3. Boleh faham ni? Okey cikgu, okey. Kamu ni nampak okey je,
Tapi cikgu tengok muka kamu tu nampak macam tak berapa okey dah tu. Tak apa cikgu, cikgu terangkan lah cikgu. Dia macam ni, kita gunakan perwakilan grafik ni, senang nak faham. Di sukuan yang keempat, okey, di sini alfa dia pi per 3. Di sinilah dia punya sudut putaran. Okey, sudut putaran ini ialah sudut satu bulatan ni tolak dengan pi per 3. Sudut satu bulatan tulislah 2 pi. Kan? Jadi itu sebab 2 pi tolak pi per 3 ni. Okey cikgu, okey cikgu. Kamu ni lepas cikgu tunjuk mesti okey Selagi cikgu tak tunjuk tak okey pun Itulah cikgu. Okey lah asalkan kamu faham okey lah Okey cikgu, Amir faham setakat ni cikgu. Okey, bagus. Baik. Perlu tak cikgu nak tanya? Perlu tak kita pertimbangkan satu putaran lagi? Tak perlulah cikgu. Sebab sini dah kosong hingga 2 pi ni cikgu. Salah tak boleh dia mesti kena pertimbangkan satu putaran lagi. Nak tahu tak kenapa? Kenapa cikgu Di sini kan dibagi 2x. Kalau 2x ni menunjukkan putaran dia akan 2 kali lah. Sebab x ialah kosong hingga 2 pi, maka 2x mestilah kosong hingga 4 pi. Betul tak? Okey cikgu, okey. Jadi maksudnya cikgu, kita kena pertimbangkan sukuan yang ke 7 dan 8 cikgu Bagus Cikgu belum tanya lagi, kamu dah jawab dah yang tu Okey, betul. Jadi kita kena pertimbangkan sukuan yang ke-7. Di sukuan ke-7 nanti dia akan dapat 3 pi tambah pi per 3. Amir faham tak ni? Ni sukuan ke-7 ni. Faham cikgu, faham. Sebab satu pusingan kan 2 pi cikgu. Kemudian ditambah pula dengan separuh bulatan ni pi. Jadi itu sebab 3 pi kat sini. Kemudian ditambah pula cikgu dengan sudut alfa ni pi per 3. Itu yang kita tulis 3 pi tambah pi per 3 cikgu. Bagus nampak dah Okey, akhir sekali di sukuan yang ke berapa pula Akhir sekali sukuan yang ke-8 kan cikgu kan? Betul. Dia akan jadi apa nanti? Kalau ke-8 cikgu, dia akan jadi 4 pi tolak pi per 3 cikgu. Wow, bagus. Okey kemudian kita ringkaskan, dapatlah kita tulis sebagai 11 pi per 3. Tapi apa yang kita dapat ingat ini bukan nilai x yang kita cari tu ini baru nilai 2x tambah pi per 6. Faham tak? Okey cikgu, okey. Baik, jadi maknanya kat sini kita kena ringkaskan lagi lah. Jadi langkah seterusnya ialah 2x sama dengan ni kan tambah pi per 6 kan, bawa ke sebelah kanan lah, jadi tolak lah nanti. Jadi 4 pi per 3 tolak pi per 6, kemudian 5 pi per 3 tolak pi per 6. Okey, kemudian seterusnya 10 pi per 3 tolak pi per 6, dan akhir sekali 11 pi per 3 tolak pi per 6. Okey, nilai yang kita dapat ni adalah nilai 2x, bukan lagi nilai x. Okey, dan seterusnya untuk dapatkan nilai x kan, kita bahagikan 2 tu ke sebelah kanan. Jadi akhirnya kita dapatlah tulis nilai x seperti yang ditunjukkan ni. Macam mana boleh? Nampak tough juga cikgu Alah benda tu kamu tak biasa lagi kan. Macam yang cikgu cakap, banyak kali dah cikgu ulang perkara tu bila kita dah biasa nanti tak pelik pun Okey cikgu, Amir harapkan macam tu lah. Okey kita berhenti di sini. Okey, jadi kita tamat dah pengajian kita tentang bab 6 fungsi trigonometri. Okey, untuk contoh-contoh aplikasi yang lain apa semua itu Amir boleh belajarlah dengan cikgu Amir di sekolah Baik cikgu, okey. Okey jadi nanti Amir buatlah latihan sebanyak mungkin pastikan Amir betul-betul mahir untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan fungsi trigonometri ni. Okey sehingga kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita untuk bab yang seterusnya selepas ni Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.